Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Bertemu kita sekali lagi dalam pembedahan bersiri buku sejen yang seterusnya. Aku nak sambung berkenaan dengan beberapa poin yang aku dapat cungkil keluar daripada buku Merantau ke Delhi. Baik, kita semua tahu salah satu daripada kekuatan Hamka adalah kritikan beliau terhadap adat Minangkabau. Ini jelas dibuktikan dalam penulisan beliau, iaitu dalam sebuah karya yang tidak kurang hebatnya juga, iaitu Tenggelamnya Kapal Wendewi. Dalam buku Merantau ke Delhi, seperti biasa, terdapat juga kritikan terhadap adat Minangkabau. Tapi kali ini, Hamka bawa perbezaan, dia cuba tunjukkan perbezaan di antara adat Minangkabau, iaitu daripada keluarga Leman, dan juga adat orang Jawa, iaitu keluarga Poniam. Baik, pada muka surat ke-31, pada muka surat 31, Hamka ada huraikan sedikit berkenaan dengan adat orang Minangkabau. Aku akan baca sikit. Menurut adat orang Minangkabau di negeri sendiri, yang memegang rumah tangga adalah si isteri. So, itu antara poin yang cukup jelas. Ada banyak lagi, tapi yang aku nak highlight kat sini adalah meskipun bagaimana lama pergaulan dan ke mana pun mereka pergi merantau, namun isteri itu tidaklah jatuh ke dalam kuasa suami sepenuhnya. Kekuasaan itu tetap dalam tangan mamaknya juga. Itu di muka surat 31. Di muka surat 32, Hamka huraikan pula perbezaan adat orang Jawa. Okey. Maka nyatalah perbezaan pendapat antara orang Minangkabau dengan orang Jawa dalam pandangan hidup ini. Pandangan orang sana, iaitu orang Jawa, suami dan isteri itu adalah berkongsi hidup, sama-sama mencencang dan melatih, sama-sama berusaha. Segala hak milik adalah kepunyaan mereka berdua. Apabila seorang perempuan telah bersuami, pergantungan lahir batin adalah suaminya. Tengok, dekat sini, Hamka tunjuk pada kita perbezaan antara adat Minangkabau dan juga adat Jawa. Selebihnya bergantung kepada kita lah untuk kita nilai adat mana yang kita rasakan lebih baik dan lebih sesuai dipraktikkan di dalam keluarga kita. Baik, itu scene ataupun perbezaan adat yang ditunjukkan oleh Hamka. Pada bab 6, bagaimana Hamka cuba tunjukkan di bab 6 ni, ketika Poniam dan Leman, mereka dah ada duit sikit, jadi mereka balik ke kampung Leman lah. Yang mana orang di situ mereka mengamalkan adat Minangkabau lah. Walaupun Poniam menunjukkan sifat budi pekerti yang baik, tetap juga ada kritikan terhadap Poniam. Pada muka surat 61, bukanlah mereka mengkritik Poniam, tapi ada juga mereka letakkan labeling kepada Poniam. Ada di satu scene ni, di muka surat 60 dan 61, ada seorang orang tua dengan orang muda, mereka tengah bersembang lah. Okay, bila mereka tengah bersembang pasal Poniam, mereka cerita pasal Poniam, tiba-tiba yang perempuan tua tu kata, cuma satu itu saja salahnya. Perempuan muda tu tanya balik, apa? Dia bukan orang kita. So dekat sana, di kampung Leman, mereka kuat mengamalkan ataupun kuat menjaga keturunan orang mereka, yang mereka kata orang kita tu. So orang yang mengamalkan adat Minangkabau sangat kuat menjaga ahli keluarga mereka dalam kalangan mereka sahaja. Baik, ada lagi satu scene yang menarik di muka surat 66. Muka surat 66 ni, waktu ni Leman ada dilema sikit lah bila dia bawa balik isteri dia ke rumah. Okay. Dekat sini, apa yang Hamka tulis adalah, kalau dibawa ke rumah family sendiri, itu adalah satu celah besar. Kerana bilik untuk saudara lelaki dengan isterinya tidak ada di dalam rumah di Minangkabau. Akan dibelikan dia tanah dan diperbuatkan rumah, tidak ada orang yang akan sudi menjual harta tuanya. Yang dapat membeli tanah hanyalah di kota, sebagai di Padang Panjang, Bukit Tinggi dan Padang. Di dusun tidak ada tanah yang dapat dibeli. Semuanya kepunyaan suku.
So banyak lagi yang Hamka tulis dalam bab yang ketujuh ni, yang mana dia nak menceritakan lah dilema Leman apabila dia nak bawa balik isteri dia, tapi ketika dia bawa balik itu ia bercanggah sepenuhnya dengan amalan ataupun adat orang Minangkabau. Sebab kebiasaannya, macam aku cerita tadi di awal-awal, orang Minangkabau dia berkahwin, tapi berkahwin dengan yang lelaki akan berkahwin dengan yang si perempuan yang Minangkabau juga. Jadi segala harta rumah diperbuat untuk orang perempuan tu. So dekat sinilah muncul watak Mariatun dan sebagainya. Itu anda semua boleh baca dan dapatkan penceritaan yang lebih detail berkenaan dengan Leman, Ponium dan juga Mariatun. Baik, apa yang aku nak kata adalah di sini jelas menunjukkan perbezaan adat di antara orang Minangkabau dan juga orang Jawa. Pada aku, sebagai orang Islam, kita tahu yang agama kita menolak sepenuhnya racism ataupun menolak sifat perkauman yang melampau. Okey. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Aku petik hadis ni daripada buku Muhammad Insan Paling Sempurna Pernah Dilahirkan, Dr. Kamilin Jamilin. Sabda Nabi, tidaklah orang Arab itu lebih mulia daripada yang bukan Arab, dan tidaklah yang bukan Arab itu lebih mulia daripada orang Arab. Hadis ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, dan kesahihan itu dinilai oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Baik, melalui pembacaan hadis tu menunjukkan bahawa agama kita menolak sifat perkauman yang terlalu melampau. Jadi itu saja daripada aku. Jumpa lagi di siri yang seterusnya. Terima kasih.